Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qobi Hamid. Alhamdulillah, Rus Merah, ADS, Ras RS, Ahmad RS, apa tu siapa ni? Nazir Saleh, Laila, Della Rosa, Maria, Makdah, Nur Hayati, Mat Saad, Alhamdulillah, Mat Kedah, lepas tu Nik Alif, insyaAllah, Pak Teh Yun 11, Zahir Din, Rahimah Rosli, Mun Maismah, Syam M. Nur, Maria Makda, Zainun Bis, Masya Allah. Sam, Master Joran, Noraishah Orchid, Azizah Bakar, Laila Della Rosa, Nur Azlina Syukur, Sniper Fikri, Nick Alif, Anas Omar, Rohana Man, Roslina Muhammad, Mijina Kata, Mas Adura, Zalina Yuk, Rosita Ahmad, Muhammad Firdaus Ipin. Tak sempat dah tak sempat lah tuan-tuan dan puan-puan muslimin. Kak T, Azidin Ahmad, Siti Salma Saleh, Masnah Yaakob, Azni Abdullah, Cikgu Zu. Tak sempat lah. Alhamdulillah. Nurul Huda Osman, Cik Ani, mudah-mudahan orang Yan Kedah, orang Gunung Jerai semua tenang, Salmiah, dan Allah gantikan musibah tersebut dengan yang lebih baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semalam kita dah cerita tentang hijrah diri. Hijrah diri, bila kita sebut diri itu terbahagi kepada 3. Yang pertama, iaitu apa dia geng? Tak lain dan tak bukan roh. Yang kedua adalah tubuh. Yang ketiga adalah akal. Roh, tubuh dan akal. Spiritual, physical and mental. Itu dia. Hamdan Ahmad, Zabani, Pak Wante, Nuridah Nur, Zubaidah Mustafa, semua yang bagi salam, saya jawab salam daripada awal program hingga akhir program dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan. Terima kasih. Alhamdulillah. Mana yang saya sebut nama dapat pahala. Dapat yang saya sempat jawab salam tu. Tapi yang mana saya tak sebut nama tu, mudah-mudahan dia dapat 2 pahala. Pahala sabar dan pahala bila lah Ustaz sebut nama aku ni. Hawa Rahmah, Azah Chaong. Geng tamak pahala. Alhamdulillah semalam kita dah sampaikan sedikit sumbangan lah yang melalui motivasi pagi ni, yang orang bagi-bagi sumbangan sikit-sikit tu. Asmah Saim, Laila Merikan, yang mana bagi sumbangan-sumbangan tu. Ada Fauziah Jaafar. Kita semalam dapat, kan sebelum hari Khamis, saya dapat mesej yang ada seorang makanan, nasi ada, lauk tak ada, duit tak ada, nak beli lauk pun tak ada. So kita orang pun pergilah rumah dia. Yelah, nak takut scammer tak scammer, kita pun pergi rumah dia. Anak dia sakit jantung lah. Ada kerja, suami dia ada kerja 1,100 gaji. Potong kerja dekat mana pasar raya macam tu lah. So apa berlaku, dapat 1,100. Saya tak dapat pahala.
Sabar ya Daud. Siapa yang saya sebut nama, tak sebut nama, lagi 2 pahala. Pahala sabar, pahala, kan? Bukan senang. Rohanaman. Okey, geng. Cerita semalam. Kita ingat kita susah, ada orang lebih susah. Itulah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So, apa berlaku? Pergilah rumah dia dengan Haji Suhaimi, pelayaran Islamik. Kalau tuan-tuan perasan ada Suhaimi Mimio tu, itulah. So, kita orang pun pergi. Bila pergi sampai sana, Masya Allah, jantung. Anak dari jantung. Dan kita tengok rumah tu pun dia kata tuan rumah dah jual dan suruh keluar daripada rumah tu. Kerja dia ni kutip apa? Yelah, tengok lah. Lepas tu anak dia 4 tahun dah tak terima rawatan jantung. Sebab sekali rawatan jantung RM700. Kita pergilah rumah dia semalam, kita pun bagi bantuan. Bagi RM700 untuk rawatan jantung supaya anak dia pergi ke rawatan jantung. Yang nombor 2, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa tu? Kita bagilah bantuan RM500. Apa ni? Dia tak beras, dia dapat tepung sikit masjid bagi, surau bagi. Yang mana dapat beras, orang dah bagi beras kat rumah dia. Dia boleh jual beras tu. Tu sebab tu hak dia. Kalau dia tak ada duit nak bayar bil api, bil air, dia boleh. Hukum dia boleh. Faham Hukum dia boleh. Dia dah dapat bayar bil api, bil air. Hari ni orang banyak bagi beras. Beras ni nak habis bila? Lambat. Mana ada orang makan satu hari satu kampek beras, Sam? So, anak dia ada 4 orang ke 3 orang macam tu. Semuanya, yalah, semua perlukan perbelanjaan. Itu je lah. Alhamdulillah semalam dapat pula jumpa Ustaz Zamri Mantop. Ajak sekali pergi. Dan Alhamdulillah, lepas tu Ustaz Zamri Mantop ajak beli ikan. Ikan best. Ikan dia sedap. Alhamdulillah. Okey, geng. Doakan kawan kami, Cik Ain Liana, kanser. Allah. Okey, jom kita masuk tajuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ingat tak hari Sabtu Ahad kita mula jam 7. Hari biasa Isnin sampai Jumaat kita mula jam 6.45 pagi. Sabtu Ahad kita mula jam 7 pagi. Sebab Sabtu Ahad ni saya ada kerja sikit. Saya kena ke masjid kejap. Ada kerja sikit. Tu ni. InsyaAllah. Okey, geng. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jom. Terima kasih Kobi Hamid. Terima kasih semua yang baru masuk beri salam. Saya jawab salam dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hingga ke akhir program. Okey, gini. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Siapa ingat hijrah diri. Diri ada 3. Yang pertama, ruh. Diri yang kedua, jasad. Diri yang ketiga, akal. Dalam 3 ni, yang paling penting ruh. Sebab kalau ada orang, jasad ada. Jasad ni fizikal kita lah. Fizikal ni ada luaran, ada dalaman. Jantung dalaman, organ dalaman. Jantung kalau tak bergerak, tak pam, darah tak mengalir, paru-paru tak berfungsi, habis. Otak tak boleh mengarahkan darah bergerak, matilah kita. Secantik mana fizikal kita, sekuat mana jantung kita, setegap mana kaki kita, sekuat mana tangan kita, sehalus mana kulit kita, tapi kalau roh dicabut, roh tak ada dalam badan kita, kita akan keras, mati.
kita akan mati. Aminah Nur Zarifah, Allah, Umi ada begini, Allah malunya. Hai. Orang baik-baik, alim-alim semua. Orang yang jaga amalan, rajin ngaji Quran, ada lagi ni pagi ni. Alhamdulillah. Dan physical, lepas tu mental. Mental kita apa, geng? Mental ni akal. Alright, semalam kita dah cerita roh. Roh, bagaimana orang yang rohnya bersinar, kuat, makanannya, mengaji Al-Quran. Mengaji Al-Quran. Orang yang mengaji Al-Quran adalah orang yang mempunyai roh yang ada sinar, ada kebahagiaan, ada ketenangan. Bagaimana semalam saya cerita seorang isteri yang suaminya meninggal dunia, tapi dia boleh hidup seorang diri sebab ada sebaik-baik peneman, iaitu Al-Quran. Begitu juga dengan seorang makcik yang telah ditempatkan di rumah orang tua. Makcik tu duduklah rumah orang tua. Tetapi dia ada program dia. Dan dia selalu membaca Quran. Makcik tak rindu ke anak-anak makcik? Rindu juga. Tapi tak apa. Makcik ada kawan. Siapa kawan baik makcik? Quran. Oh, hai. Jom geng tulis Sebaik-baik kawan adalah Tuhan. Sebaik-baik teman adalah Al-Quran. Tulis geng. Sebaik-baik kawan adalah Tuhan. Sebaik-baik teman adalah Al-Quran. Tulis. Terima kasih Sadiah Yahya. Tulis apa yang saya kata. Sebaik-baik kawan adalah Tuhan. Sebaik-baik teman adalah Al-Quran. Terima kasih Nura Uda Osman. Orang yang mengaji ni roh dia akan jadi luar biasa. Roh dia Allah penuh dengan ketenangan, penuh dengan kasih sayang Allah. Otak dia tak serabut, fizikal dia insya-Allah. Walaupun dia seorang pesakit kanser, duduk terbaring atas katil, tapi bila dia baca Quran, jadi lain. Bila dia dengar ayat-ayat Al-Quran, dia jadi lain. Walaupun Faridah Saleh, khabar orang Singapura, khabar Laila, mereka lama tak tengok. Mungkin tengah dialisis agaknya. Kasim Aziza, terima kasih. Terima kasih semua yang tulis. Kenapa saya cakap sebaik-baik kawan Tuhan? Cuba tengok surah Wadduha. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sampai situ je. Terima kasih kepada Kak Haliza Abdul Halim, tolong like. Orang-orang yang buat kerja agama ni, kerja-kerja kebajikan, Jariah Mak Selan, Suzana Alias. Terima kasih Salin. Terima kasih. Kenapa saya kata sebaik-baik kawan adalah Tuhan Allah? Tengok Tengok surah Wadduha. Demi waktu duha, demi waktu malam yang sunyi sepi, Allah tidak pernah membenci dan meninggalkanmu, wahai Muhammad. Demi waktu duha, orang dah keluar rumah, orang dah sibuk di pasar, suasana
di waktu duha, dekat kemah ataupun di rumah, dia jadi sunyi, sepi. Demi waktu duha, demi waktu malam yang sunyi sepi malam, Tuhanmu tidak pernah membenci dan meninggalkanmu, Muhammad. Tuhan kita, Allah, tak pernah benci kita. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Itulah kawan. Itulah kawan. Kawan yang sebaik-baik kawan adalah Tuhan. Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Kita je tinggalkan Tuhan. Kita tinggalkan Tuhan. Waktu duha, ramai manusia mencari rezeki. Tetapi ramai manusia lupa Tuhan yang memberi rezeki. Lupa Tuhan yang memberi rezeki. Berpusu-pusu cari kerja, berpusu-pusu cari bisnes, berpusu-pusu, bersesak-sesak, bertungkul lumus nak cari rezeki. Tapi lupa pada Tuhan, Allah yang memberi rezeki. Waktu malam yang sunyi dan sepi, Allah tak tinggalkan kita. Malah diceritakan dalam kisah bagaimana Allah turun ke langit bumi, melihat hamba-hambanya yang menadah tangan beribadah, mengadu letih dan lelah pada Allah. Allahu Akbar. Dengar. Waktu malam ni, bila kita bercakap, Allah dengar. Ya Allah, sakitnya malam ni, ya Allah. Letihnya, ya Allah. 3-4 hari ni penat sangat, ya Allah. Teringin teh tarik bini buat. Teringin cekodok udang. Cerita ke Allah. Rindu dekat anak-anak. Rindu nak jalan-jalan. Cerita ke Allah. Allah dengar. Bila kita rapat dengan Allah, roh kita akan bersinar. Roh kita akan bertenaga. Saya ulang balik, sebaik-baik kawan adalah Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Kita selalu nak kawan dengan orang kaya, nak kawan dengan orang popular. Orang yang kaya akan dia umpama gula. Manis dan diurungi semut. Semut kejar. Gula kan manis je. Dunia moden lah. Dia akan diurungi gula. Tetapi kalau orang yang miskin, tak ada orang nak kawan. Orang miskin berniaga, tak ada orang nak support. Malam saya dengar Haji Suhaimi, kita kata kita kena berhenti ke R&R ni. Sebab mungkin tak ada, mungkin ada peniaga-peniaga yang berdoa pada Allah, ya Allah luahkan rezeki aku, ya Allah. So kebetulan Haji Suhaimi kita orang dapat sembayang kat Kundang ke mana macam tu.
Kita orang lepas mayang, kita orang pergi makan. Lapar sangat. Dekat nak pukul 4, pukul 3 macam tu kot. Lapar sangat. Pergi lah. Buat-buat kerja amal ni, kita tak tahu masa. Kan? Kadang-kadang terkejar ni. So, apa berlaku, geng? Bila pergi tu, makan. Alhamdulillah. So, kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kadang-kadang orang miskin berniaga, dia tak dapat. Orang kaya berniaga kan, orang popular berniaga, dia ramai follower, dia berniaga apa je jadi. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong kita ada projek hari ni, geng Tamak Pahala. Cuba tengok, scroll ke Facebook, ke fanpage saya. Tengok fanpage, siapa yang belum follow. Ramai follow tapi tak ramai like. Like 436,000 orang. Tapi follow 500, dekat 600,000. So, cuba tengok dekat fanpage saya. Kat situ tuan-tuan ada kisah semalam. Mana kan dia kata lauk tak ada, dia nak duit. Kita pun pergilah rumah dia. Dia send location, pergi rumah dia. Dan Alhamdulillah kita dapati betul lah. Tuan rumah dah jual rumah, suruh keluar. Betul kat rumah dia ada tepung, masjid bagi beras, masjid bagi, surau bagi. Tapi lauk tak ada. Suami kerja, sakit TB, gaji 111. Lepas tu ada anak 3 orang. Anak pula sakit jantung. Sakit. Itulah, tolong tuan-tuan, bantu, tak banyak, sikit. Geng Tamak Pahala. Sedekah subuh pagi ni, kita transfer duit ke dalam akaun dia. Tunjuk lah. Share juga kisah dia. Tuan-tuan, seorang mak. Itulah, betul Faizah. Seorang mak sanggup mati, sanggup lapar. Nanti saya nak cerita banyak sebab kita nak fokus pada tajuk roh. Pertama, roh kita akan bersinar, akan sehat bila kita ada interaksi dengan Allah Ta'ala. Tuan tulis sebaik-baik teman, sebaik-baik kawan adalah Tuhan. Sebaik-baik teman Al-Quran. Kenapa kita cakap teman Al-Quran? Maria daripada Brunei, kasih orang Brunei. So, kadang-kadang kita suka ada kawan kan. Kawan kita, jom. Allah pun macam tu juga. Manalah si Pulan ni. Subuh tak bangun lagi. Zuhur tak bangun. Dengar Ini. Kadang-kadang kita sunyi, sepi. Tak dapat jumpa kawan-kawan kita. Sedih, terkurung kat rumah. Bayang bagaimana terkurung di alam barzah nanti. Bagaimana terkurung di dalam liang lahat nanti. Bagaimana kita tersunyi, sepi dalam kubur nanti. Siapa yang akan teman kita? Siapa yang teman kita? Al-Quran. Sebaik-baik peneman di alam barzah adalah Al-Quran. Siapa yang membacanya, Al-Quran akan menjadi pembela, Al-Quran akan menjadi hujah padanya. So, pujuk hati kita baca Quran. Baca Quran. 1. Selesai. Laila Marikan, Masya Allah. Terima kasih sponsor rancangan Motivasi Pagi. Barakallah fiik. Sebahagian duit tu kita dah serahkan kepada
pesakit jantung, dan untuk terima rawatan jantung anak saya rasa berapa umur dia saya tak pasti. Dan tuan-tuan cuba tengok video sebelum ni, InsyaAllah. Siapa yang derma-derma untuk motivasi pagi tu, kita akan agihkan sedekah memanjangkan sedekah. Dan siapa yang ingin bersedekah subuh pagi ni, boleh tengok video sebelum ni. Ada seorang pesakit jantung, mak dia orang susah, ayah dia sakit TB, tapi ayah dia bekerja lagi, rumah dah nak kena keluar. Alright, Alhamdulillah. Kita doakan, lalamarikan Allah sihatkan tubuh badan dia, dapat dan Allah kurniakan rezeki yang melempar ruah. Tu kawan kita daripada Singapura. Okey geng, tuan-tuan. Kobi Amin. Jangan tinggal solat, nanti kena sambar kilat. Tu dia. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan, susah macam mana pun, miskin macam mana pun, sakit macam mana pun, kanser macam mana pun, lemah rawatan kemoterapi, radioterapi macam mana pun, jangan tinggal solat. Kenapa saya cakap tadi, roh kita akan ada sinarnya bila kita baca Quran. Dan jangan tinggal solat. Perkara kedua, poin yang kedua untuk dapat roh ni, roh kita kuat, orang yang solat. Orang yang solat ni tuan-tuan, dia akan rasa tenang. Tenang. Macam ada orang cakap, Ustaz, saya bangun malam, saya qiyamul lail, saya solat 2 rakaat. Tak tenang, Ustaz. Dia tak dapat khusyuk, Ustaz. Solat lagi 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Dia tenang sikit, Ustaz. Bangkit lagi, solat lagi 2 rakaat. Lama-lama dia akan jadi tenang. Sebab tu solat malam 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. Lama-lama tenang. Percaya. Malam pertama tak tenang. Bangun malam kedua. Malam ketiga. Lama-lama tenang. Ketenangan inilah dipanggil roh. Roh. Kejap Roh ni subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Tulis perkataan ni. Andai ingin berbicara dengan Allah, solatlah. Andai ingin mendengar bicara Allah, Quranlah. Andai ingin berbicara dengan Allah, mengadu pada Allah, solatlah. Andai ingin mendengar bicara daripada Allah, Al-Quranlah. Betul. Kan saya kata Al-Quran yang pertama untuk kita baca Quran, Allah berinteraksi dengan kita. Kita solat, kita sedang berinteraksi dengan Allah. Two-way communication. Hijrah. Diri yang pertama, roh, physical dan mental. The power when you do salat, you will get 3 things. First, roh. Roh kita sedang berhadapan dengan Allah. Ketika kita salat, kita akan dapat ketenangan. Mental kita akan cuba tenangkan, fokuskan. Bila kita fokus, mental kita akan dapat ketenangan, kerehatan. Salat is the best stretching, the best exercise. Sehingga ada beberapa orang buat kajian di Indonesia. Ketika orang itu melakukan salat, penyakitnya
disembuhkan sedikit demi sedikit. Kajian telah dilakukan untuk beberapa orang pesakit kanser. Dan dia dapati pesakitnya sembuh. Ini special lah. Special. Bukan untuk semua orang. Saya tetap cakap the best treatment is communication. Combination. Sorry ya, pagi-pagi. Alright gang, pujuk hati kita nah. Terima kasih Rohanaman. Andai ingin berbicara dengan Allah, solatlah. Andai kau ingin mendengar Allah berbicara denganmu, bacalah Al-Quran. Terima kasih Suzana Alias. Terima kasih. Terima kasih pada yang share. Terima kasih pada yang tonton, yang live. Share juga satu sedekah. Share juga satu dakwah. Pahalanya akan nampak di akhirat nanti. Ada yang tengok ni waktu breakfast. Ada yang tengok ni pula dengan family. Ada driver lori beritahu kami tengok live Ustaz pagi-pagi ketika bawa lori. Bawa lori dengar. Kita baca tahiyat umpamanya. Kita berbicara dengan Allah. Kita baca Al-Fatihah. Allah menjawabnya. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, saya tahu ramai yang sedang resah gelisah. Sebab ujian Allah, COVID, ramai yang sedih, ibu dan ayah meninggal dunia, suami sedang sakit kanser, isteri sedang pening kepala, nak cari rezeki kat mana ni Ustaz? Jangan takut geng. Kita ada geng tamak pahala. Sama-sama kongsi derita. Sama-sama bercerita tentang bahagia. Dia ada satu perkataan saya selalu guna. Jom kongsi bahagia. Kongsi bahagia ni luar biasa tuan-tuan. Kongsi bahagia ni roh. Roh orang yang solat berjemaah dengan roh orang yang solat sendirian berbeza. Roh ni akan disakiti ketika kita tidak khusyuk. Masa kita khusyuk dalam solat, roh kita bersinar-sinar. Roh kita akan dapat kekuatan. Sebab kita dekat sangat dengan Allah. Umpama peristiwa Isra' Mi'raj. Bayangkan peristiwa Isra' Mi'raj. Rasulullah SAW sangat hampir pada Allah. Ketika peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi diangkat untuk menerima solat. Solat itulah kita lakukan ketika di atas muka bumi ni. Kerana tu, bila disebut ihsan. Apa dia ihsan? Ihsan subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Ihsan apa? Ihsan, kamu solat seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tidak, cukuplah kamu rasa Allah melihatmu. Ihsan. Ihsan ni roh kita. Seolah-olah melihat Allah. Atau cukuplah merasai Allah melihatmu. Sebab tu tuan-tuan, salat menyebabkan roh kita. Subhanallah. Saya tutup dah pagi ni. Saya tutup geng. Tuan-tuan dan perempuan, pagi ni ramai yang tengah breakfast ni. Makan. Yang makan tu physical. Tapi kita bagi makanan roh sikit pagi ni. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bila kita merasai Allah Maha Besar, dia akan ada getaran dalam jiwa.
bagi mereka, insyaAllah, ya Allah, siapa yang kena COVID, ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka. Nordin ya, abang kena COVID. Siapa yang kena COVID? Sedihnya. Bagi roh, dengarkan dia, I listen. Quran. Dengar dia handphone, ayat-ayat ru'yah. Dengarkan dia ayat-ayat Al-Quran. Orang Melayu suka Yasin, bagi Yasin. Orang Melayu suka Al-Baqarah, bagi dengar Al-Baqarah. Kalau boleh mendengar the whole Quran. Macam saya beritahu tuan-tuan, solat malam tu memang recharge. Bagaimana Rasulullah SAW siang harinya berperang seperti singa dalam mempertahankan Islam. Tapi malam hari Nabi bangkit, bermunajat, solat, mengadu lemah, mohon bantuan. Kan ada pepatah yang kata, hebatnya solat. Ketika sujud, kau berbisik, tapi suaramu didengar di langit. Betul. Pagi-pagi jangan lupa wangian. Siapa nak beli di Zandra, boleh kontak Jeffrey Wongkoi. Ada tu like. Tu orang kuat di Zandra tu. Jaga Kuantan, Pahang. Kata dia. Pakai. Siapa nak sihat, minum fizikal, cari jus durian Belanda. Ada ejen-ejen durian Belanda dalam ni. Okay, geng. Solat. Solat jangan macam kartun. Kau tak rasa feel slow and steady. Allahu Akbar. Tak payah jerit-jerit. Allahu Akbar. Dengan Allah kau jerit-jerit. Relax lah. Allahu Akbar. Kau bercakap dengan siapa? Kalau kau bercakap dengan tuanku, punyalah sopan santun. Dengan Allah, jerit-jerit. Relax. Allah bukan pekak. Cakap elok. Allahu Akbar. Seolah-olah berbisik dengan Allah. Bila ruh kita kuat, ruh kita bersinar. Walaupun tengok kita sebagai seorang sakit kanser, lemah, longlai, tapi ruh kita telah bersedia ingin melihat zat Allah. Seperti solat. Bagaimana solat Allah angkat Rasulullah SAW naik ke langit untuk menerima solat. Bila Rasulullah SAW antara kelakuan dalam solatnya ketika dia berhadapan dengan Allah, nak melihat zat Allah, Rasulullah terus sujud. Dalam sujudnya Nabi membaca perkataan dalam solat kita. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci engkau, Tuhan yang maha tinggi. Maha suci engkau, Tuhan yang maha tinggi. Maha suci Allah, Tuhan yang maha tinggi. Siapa nak simpan gold, boleh kontak RSS Gold Sapura. Sahabat saya, tolong like, tolong follow. Kena? Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jom. Terima kasih. Lagi 2 minit nak habis lah. Okay, kita pujuk hati kita, jaga solat. Jaga solat ni, masa waktu solat. Bila solat slow sangat, banyak angan-angan ustaz. Betul Mak Moy. Jangan slow sangat. Jangan macam kartun. Cakap elok. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut membaca, otak. Ini sebab tu saya kata solat dia combination. Mulut membaca, otak menterjemah,
hati menghayati. Mulut membaca physical. Otak menterjemah mental. Hati menghayati spiritual. Roh combination. Mudah-mudahan pagi ni tuan-tuan dapat ni. Jangan lupa scroll video sebelum ni. Tuan-tuan akan dengar dan tengok video. Saya cakap bantulah dia orang. Kita bantu mereka bukan untuk tolong dia. Ada orang cakap, Ustaz, kita tolong orang susah ni, kita bank in. Sebab tu saya tak bank in. Saya minta location. Hari ni kita ada bantu 2 orang. Beberapa orang buta yang terputus belanja. Saya nak kena pergi ke rumah dia. Pagi ni, kejap lagi. Yang nombor 2, ada mu'alaf yang baru dapat baby. Tapi susah sangat keluarga dia. Miskin kan. Saya pergilah tengok location. Entah ya atau tidak kan. Bila saya pergi, saya rasa betul, saya akan viralkan. Bukan saya minta izin tuan-tuan. Saya minta izin. Semalam pun saya minta izin. Dia takut. Adalah kes sebab dia takut. Tapi siapa yang nak bagi? Siapa nak bantu? Memang dia asnaf, dia dapat bantuan. Ustaz Zamri cakap dia dapat bantuan. Tapi mana cukup tuan-tuan? Kalau anak sekali rawatan RM700. Okay gang, saya daripada saya. I love you all. Fight this fight. Never give up. Allah kan ada. Nak rasa Allah ada. Siapa yang rasa Allah ada, roh dia kuat. Allah ada. Nak buat maksiat, Allah nampak. Nak buat dosa, Allah nampak. Dia rasa berdosa. Bila dia cakap pasal orang lain, aku bantu orang ni sekarang. Dia lebih kaya daripada aku. Kita bantu orang, kita bersedekah. Bukan untuk tolong orang tu. Untuk dapat kesihatan roh kita. Kita sedekah, itulah hak kita di akhirat nanti. Okay gang, itu saja. I love you all. Take care. Fight this fight. Never give up. Allah kan ada. Allah bersamamu. Assalamualaikum.